Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Lukas edisi tengah hari 4 April 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, seramai 1.2 juta rakyat Sarawak telah mendaftar untuk mendapatkan vaksin COVID-19 setakat Jumaat. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugambas berkata, jumlah tersebut termasuk dilakukan melalui MySejahtera dan secara manual. Justru beliau berharap mereka yang belum mendaftar, khususnya penduduk di luar bandar, untuk bertindak segera. Sehingga kemarin ada 1.2 juta yang layak telah pun mendaftar. 650,000 adalah dari MySejahtera, 750,000 adalah dari menggunakan menu. Jadi ianya terus digerakkan. Saya merayu kepada semua, khususnya penduduk di luar bandar, di kampung, di rumah panjang, yang belum mendaftar, sila mendaftar. Bercakap kepada media selepas melakukan tinjauan ke lokasi program imunisasi COVID-19 di Dewan Rentap Betong pada Sabtu, beliau menambah Sarawak kini telah bersedia untuk melancarkan program tersebut. Dari segi persiapan, semua bahagian-bahagian telah pun bersiap sedia dengan tempat destination, dengan orang yang memberi vaksin dan juga apa yang diperlukan. Apa yang kita buat sekarang ialah tunggu vaksin yang datang. Beliau yang pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS menggesa syarikat yang beroperasi di negeri ini memberi senarai nama pekerja mereka selewat-lewatnya pada 12 April 2021. Sementara itu, dalam program berasingan, Dato' Ahmad Douglas Ugah meneruskan lawatan kerja ke Masjid Darul Shifa di Sepauh dengan menyerahkan cek bernilai RM500,000 daripada Ketua Menteri Sarawak kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid tersebut. Beliau yang juga Adun Bukit Saban turut meninjau keadaan kerosakan ban di Kampung Hilir Sepauh dan meluluskan peruntukan RM50,000 untuk melaksanakan projek pintu air. Beliau kemudian meninjau perkembangan projek Kompleks Sukan Sepauh yang bernilai RM11 juta. Beralih ke laporan harian COVID-19, dengan Sarawak merekodkan sebanyak 290 kes baharu dan menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 17,135 kes. Dalam kenyataan media yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS pada Sabtu, daerah Kuching mencatatkan kes tertinggi iaitu 86 kes, diikuti Bintulu 81 kes dan Miri 36 kes. Kes-kes lain adalah seperti tertera. Tambah kenyataan itu juga, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah mengisytiharkan satu lagi kes kluster baharu di daerah Kuching iaitu kluster Kampung Binyu. Kluster Kampung Binyu adalah kluster komuniti yang dikesan melibatkan majlis perkahwinan di Kampung Binyu, Jalan Tanjung Bakor. Laporan berikutnya, Jawatan Kuasa Ketua Kampung bukan satu jawatan yang kekal dan tidak ditentukan oleh wakil rakyat selepas tamat tempoh penggal perkhidmatan mereka. Adun Tasik Biru Datuk Henry Harry Jineb berkata perkhidmatan seseorang ketua kampung itu akan disambungkan perkhidmatannya setelah dinilai prestasi mereka. Menurutnya, prestasi itu dinilai berdasarkan rekod daripada pejabat daerah dan pejabat residen seperti mengadakan mesyuarat kampung, mesyuarat Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, kehadiran ke pejabat daerah dan penghantaran laporan bulanan. Itu masalah dari Pak dia fikir kan dari Tok Kampung yang lagen-lagen saya berganti dengan salah YP salah dia sebab temu apa. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan tugas Ketua Kaum Kampung Subabuan di Dewan Serbaguna Kampung Subabuan Bau pada Sabtu. Sementara itu, beliau memberitahu Majlis Pecah Tanah Projek Bina SK Subabuan yang baru dijangka dirasmikan oleh Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Dato' Amar Michael Manyenjawong pada 28 April ini. Sementara itu, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian JPBB Bintulu akan menambah 2 lagi pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC di bahagian berkenaan. Pengerusinya yang juga residen Bintulu, Jack Aman Luat berkata, ini disebabkan 2 lagi PKRC yang sedia ada tidak mencukupi untuk menampung jumlah pesakit COVID-19 di bahagian Bintulu. Maklum, jadi kita telah pun bersetuju untuk menjadikan
pusat ataupun Dewan Pelabuhan Bintulu ini untuk dijadikan sebagai PKRC selain sebuah lagi hotel iaitu Kidorong Inn yang mempunyai 41 bilik. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan tinjauan di Dewan Serbaguna Taman Sri Pelabuhan, Bintulu Port pada Sabtu. Tambahnya lagi, Dewan Serbaguna Taman Sri Pelabuhan mampu menampung kira-kira 300 hingga 350 orang pesakit. Jack menjelaskan PKRC yang baharu itu akan beroperasi secepat mungkin setelah dilengkapi dengan segala keperluan. Manakala di Kapit, program imunisasi kebangsaan diteruskan dengan giliran kaki tangan kerajaan bukan barisan hadapan menerima suntikan dos pertama pada Sabtu. Program diadakan di Poliklinik Daerah Song itu melibatkan seramai 61 kaki tangan dari pejabat daerah Song, MDK Cawangan Song dan jabatan-jabatan lain menerima suntikan. Pemberian vaksin akan dilakukan secara berperingkat hingga semua yang layak menerima suntikan. Suntikan dos kedua akan dilaksanakan pada 24 April ini dan semua penerima disarankan untuk mematuhi SOP walaupun sudah menerima vaksin. Di Kuching pula, seramai 200 orang hadir ke Klinik Kesihatan Petrajaya bagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 jenis Sinovac pada Sabtu. Rata-rata penerima hadir seawal pukul 8 pagi dan keadaan di klinik berkenaan adalah terkawal. Untuk rekod, setiap penerima vaksin akan dihubungi kira-kira seminggu lebih awal untuk temu janji. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.